tunjuk dalam tu. Situ kan? Ya, saya pun tak nampak. Ni di sini pun last. Yang online kuning ni. Okay. So situlah. Okay, Iqbal boleh tak ni apa print screen dia punya yang dekat sini. Lepas tu nanti zoomkan masuk dalam PowerPoint. Sekejap Puan. Okay. So, dekat situ ada nampak komersial warna biru tu kan. Lepas tu majoriti kat ni perumahan lah ni. Pertanian tak masuk dekat dalam tapak ni. Tapi yang bila saya buka iPlan dia keluar tu kan. Dalam plan ada? iPlan ada Puan. Okay, saya rasa mungkin dia tak latest ke ni. Tak apa. Cuba crop yang iPlan tu pula. Agak pecah apa gambar dia. Okay, Iqbal. Border yang side tu sampai terusan tu ke? Terusan mana Puan? Ni terusan yang mana ni? Terusan utara ni? Oh tak Puan. Tak. Yang sekolah tadi sampai mana? Yang simpang yang awak ambil yang Sini Puan. situ kan? Yang ada dalam warna merah ni. Okay. Ke saya punya ni lag PowerPoint sebab saya dah zoom tadi. Tak, saya nampak lah ni. So sampai sini sampai situ. Ya. Tapi sini, yang tarik. So sampai sini pun kata ujung tadi kan? Sampai situ. So dekat Kampung Binjai tu dia ada pertanian lah kan? Pertanian ada, perumahan, komersial, perindustrian, kemudahan awam. Okay. So saya rasa okey lah ni maksudnya. Tengok pedestrian pun tak ramai sangat. So kita maintain lah yang industri tu kita letak seorang lah. So
untuk okay, sekarang ni kita based on yang iPlan ni, nanti untuk buat analisis, setiap sektor perlu rujuk kepada RTD yang plan RTD tu tadi. Nanti kamu kena buat, bila kamu dah pergi ke tapak dah kumpul maklumat. Kumpul maklumat. Tapi boleh pakailah yang iPlan ni. Sebab yang iPlan ni yang lagi terkini daripada RTD tu. Cumanya nanti bila balik daripada tapak, awak kena berdasarkan based on awak punya maklumat inventory guna tanah, awak buat analisis perbandingan guna tanah mengikut RTD dengan yang awak pergi punya inventory. Contohnya kalau kata pertanian, sepatutnya kalau ikut RTD, awak kira dalam AutoCAD peratus dia, dia punya keluasan mungkin 50 ekar contohnya. Lepas tu bila awak pergi ke tapak, awak kena pasti dia lagi kurang daripada tu. 36 ekar contohnya. So kena buat perbandingan lah. Maksudnya data yang awak dapat dekat tapak dengan data RTD. Okay. Tapi iPlan ni boleh dipakai untuk awak untuk turun ke tapak nanti. So nak kena pastilah dekat mana kawasan guna tanah bagi untuk awak survey nanti. Dekat mana nak pergi. Lepas tu saya tengok macam banyak juga ni kemudahan ni. Sekolah, ada sekolah apa semua ni. So boleh tengok iPlan ni apa dia, awak boleh dah tanda lah, locate kan. Dekat mana lokasi-lokasi bagi sektor, setiap sektor lah. Ni untuk buat survey. Utility pun ada kan? Ya, utility pun ada. Tiga tak silap saya. Ada balai polis ke apa tak silap. Yang tu kemudahan keselamatan. Oh, dia tak termasuk dalam utility dan infrastruktur tu, cuba tengok balik dalam garis panduan apa dia yang tersenarai bawah utility. Kalau balai polis, balai bomba semua tu, itu kemudahan. Kalau infrastruktur utility ni dia bekalan air, bekalan elektrik, telekomunikasi, sisa pepejal, pembentungan, seliran longkang. Boleh baca dalam garis panduan. Iran semua ni. Ya. Terusan semua tu, itu masuk dalam infrastruktur dan utility. Kalau terusan tu masuk dalam tapak kamu tak? Sekejap kan. Yang tadi yang share dalam iPlan tadi. Jambatan pun termasuk juga kan Puan Nurul? Kalau ada jambatan. Ada? Masuk juga. Jambatan, jalan kan? Infrastruktur. Nanti jalan pun masuk sekali. Dia dalam rangkaian jalan lah. Ini dia punya hierarki jalan. So sekarang ni faham kan setiap sektor? Faham tak setiap sektor? Ke blur? Rasa macam tak tahu nak buat apa? Apa yang saya minta kamu buat? Kalau saya faham apa kan? Faham? Sektor saya. Sebab saya buat seorang. Buat plan? So sektor yang lain tu guna tanah saya buat seorang. Guna tanah seorang? Tak ada partner? Nanti saya pertimbangkan balik. Pula berat juga kalau pegang seorang. Guna tanah dan ciri-ciri fizikal. Ciri-ciri fizikal tu dia punya awak kena tahulah guna tanah, dia punya keluasan, jenis guna tanah. Lepas tu ciri-ciri fizikal ni contohnya dia punya bentuk muka bumi, topografi tu kan. Lepas tu arah mata angin nak kena tahu. Agak berat juga kalau seorang. Baik Puan. So sekarang ni kita finalisekan dia punya ahli kumpulan bagi setiap sektor.
Sektor guna tanah ni, peratus bagi setiap guna tanah. Lepas tu apa? Okey, sekarang ni kamu ada semua. Kelas ni berapa orang? 25 puan. Okey, 25. Okey, sekarang ni guna tanah dan ciri fizikal. Saya letak 2 orang kat situ Baik puan. Seorang boleh buat plan, seorang lagi boleh prepare sama-sama buat analisis lah nak buat slide apa semua tu. Okay, lepas tu perumahan kita letak 6 orang. Perumahan tu boleh bahagilah 3-3 guna tanah untuk perumahan, guna tanah untuk lepas tu survey untuk komuniti. So ni dah ada 6 orang dah. Ilham ketua Ilham. Ya puan. Okay, boleh Boleh So awak kena bahagikan lah. 3 orang kena buat checklist untuk perumahan, 3 orang buat checklist untuk komuniti. Okay, Ilham. So dalam tahu kan? Faham nak buat checklist macam mana, Ilham? InsyaAllah. Macam mana tu? Dah tengok Boleh dalam brief. Tengok dalam brief. Lepas tu dah rujuk mana lagi? Internet. Rujuk RTD. Rujuk RTD. Ya? Rujuk RTD. RTD, ya. Tengok dalam RTD juga Itu boleh carilah semua-semua rujukan lain. Okay, lepas tu pertanian. Pertanian ni 3 orang. Ni saya rasa pertanian ni boleh letak 2 orang je lah kot. Saya rasa. Ni pertanian dan peternakan. Sebab tengok tak banyak sangat pertanian tu dalam tu. Itu pun tak apa. Okay, tak apa. Hold dulu pertanian dan peternakan ni. Industri pun saya tengok tak banyak. Okay, industri saya rasa nak letak seorang je kat situ. Puan Niza boleh tak kita letak seorang je industri? Okay, tak apa nanti kita. Okay, industri. Industri tu 2 orang tu. Okay, untuk komersial agak banyak juga. So, kita stay 4 orang. Komersial ni nak kena tahulah jenis perniagaan. Lepas tu apa perniagaan yang dijalankan ikut kategori. Kategori runcit, kategori so kena tahulah dia punya jenis perniagaan makanan. Kategori pertanian dia punya ni. Lepas tu komersial ni juga kalau kata dia berbilang tingkat. Dia ada tingkat 1, tingkat 2, so kena buat survey. Kena tahulah checklist bagi tingkat 1 perniagaan apa. Tingkat 2 perniagaan apa. So lepas tu kemudahan awam, infrastruktur dan utility ni tergabungkan. So Iqbal dah tak ada dalam sektor kemudahan ni. So dia masuk dalam guna tanah. So tinggal Farid, Eugene, Aisyah dengan Monisha. Lepas tu infrastruktur dan utility. Okay, ada 4 orang ni. So tinggal ada 8 orang. Farid, Eugene, Aisyah, Monisha, Azwa, Nabihah, Anis dengan Ara ni. So yang ni mungkin saya rasa kena pecahkan.
Kena pecahkan dalam ni lah. Okay, kawasan lapang kita bubarkan masuk dalam kemudahan awam. Kita bubarkan masuk dalam kemudahan awam. So, kejap. Untuk kemudahan awam ni, siapa nak pergi ke guna tanah ni follow Iqbal? Ke Arif Iqbal nak je. pilih sendiri? Nanti saya ajak semua. Ya? Saya rasa yang confirm kalau pergi dengan saya nanti Farid dengan Eugene kot. Sebab dia rumah sewa dengan saya. Okay, senang nak bincang lah. Okay. So sekarang ni kawasan lapang dan landscape ni masuk bawah kemudahan awam. Infra pun sama masuk sekali. So sektor ni akan jadi nama dia kemudahan awam, infrastruktur dan utility. Kawasan lapang landscape ni tak perlu namakan lah dia. Boleh Azim? Azim ada tak? Ya puan, saya ada. Boleh kita gabungkan sebabnya kemudahan kawasan lapang ni dia boleh dimasuk juga dalam kategori kemudahan awam. Ya? Baik puan. Okay. So combine kat situ. Lepas tu untuk yang tapi agak ramai jugalah di sini. Aisyah, Monisha, Azwa, Biha, Anis, Ara dan Hazim. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ramai juga. So 7 orang. Kita okay. Okay, walaupun dia gabung yang kemudahan awam, infrastruktur utility ni dan kawasan lapang ni, tapi dalam sektor tu kita ada sub-sub tu nanti. Nama sektor tu dia akan gabung lah. Tapi ni dia ada sub lah. Bila kamu akan bahagi-bahagikan jugalah. Dalam infrastruktur utility tu dia ada banyak juga. So kamu kena asingkan. Dalam tu dia kamu bahagilah dalam tu. Contohnya kalau macam kemudahan awam tu dia ada kemudahan pendidikan, kemudahan keselamatan, kemudahan keagamaan. Kemudahan apa yang ada lah dalam kamu punya tapak tu. So mungkin 3 orang buat bagi-bagi kan dalam tu So saya tahu nanti siapa walaupun dalam sektor tu dia punya pecahan kemudahan tu akan ada individu lah yang akan pegang. So dia yang akan bertanggungjawab lah terhadap dia punya sektor tu. Apa yang komponen yang dia pegang tu lah. Okay? Faham? Boleh Ya puan. Okay, untuk sekejap tapi saya rasa kita buat 6 orang lah yang tu So dah ada 7 orang ni. Dekat kawasan okay, saya nak siapa volunteer daripada 7 orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni volunteer untuk masuk dalam komersial. Sebab komersial ni agak berat juga. Siapa volunteer nak masuk dalam komersial? Antara Hazim, Aisyah, Monisha, Azwa, Nabiha, Anis dan Ara. Dia tarik seorang masuk dalam komersial. Kalau tak ada volunteer saya petik nama boleh?
Puan saya volunteer masuk komersial. Okey. Nabihah nak masuk komersial? Ah, Ya. So, komersial akan duduk Adriana, Akilah, Wani dengan Fatihah dan Nabihah Boleh Okey, sekarang ni kita dah okey, sekarang ni kita ni balik. Kita bagi tahu daripada awal baliklah sektor Okey, sekarang ni minta Aiman ada? Ya saya. Aiman buat catatan organisasi kan? Puan. Okey. So, Tengok. cuba catat ni. Catat ni untuk awak punya finalize lah untuk sektor Okey, untuk guna tanah dan ciri-ciri fizikal. So, Iqbal, Farid dan Eugene kan? Ya, Puan. Okey. Lepas tu perumahan kekal ini Ilham, Faris, Sarabut, Aiman, Arif dan Akram. Lepas tu pertanian Najatul, Balkis, Nenek. Siapa Nenek? Nama Nenek. Aini Syafiqah. Nenek. Aini Syafiqah. Okey. Aini Syafiqah. Kemudian Nasri, 2 orang Azhar dan Marina. Kemudian komersial Adriana, Tambah yang Akilah, Nabihah tu Wani, Fatihah dengan Nabihah. Kemudian sektor kemudahan awam, koma infrastruktur utility. Kemudahan awam koma sekali ke? Dia gabung. Gabung. Kemudahan awam sekali infrastruktur dan utility. Yes. Gabungkan sekali. Aisyah, Monisha, Azwa, Nabihah, Anis, Ara. Dan Nabihah tadi dah masuk komersial kan? Okey. Aisyah, Monisha, Azwa, Anis, Ara dan Hazim. Okey? Apa tadi? Asyirah, Ara, Anis, Azim dengan Siti Aisyah dengan Monisha. Yes. So Eugene dengan Farid tu belah mana? Dekat guna tanah ciri-ciri fizikal. Sekali dengan Iqbal lah. Yes. Okay. Okay, untuk apa nama ni? Puan. Semua dah ada sektor. Puan. Yang kawasan lapan landscape tu siapa? Yang tu masuk bawah kemudahan awam. Tapi tak payah nama hidden lah nama dia. Tak besar. Tak payah dalam tajuk besar. Nanti kita ada nama pecah-pecahan lah bawah kemudahan awam tu. Okay? Puan, saya nak syaratkan nak letak gambar sekali pelajar-pelajar dalam contoh organisasi boleh? Ya, better letak gambar lah senang. Sebabnya senior kamu boleh letak gambar kan? Kamu tengok dekat kelas tu. Dia letak gambar. Gambar Puan boleh? Gambar saya tak payahlah. Gambar saya dengan Puan Niza tak payahlah, semua dah kenal. Ya. Okay, boleh. Cuma tulis nama je lah kat atas tu, nama Puan. Lepas tu. Okay, boleh. Terima kasih Puan. Boleh Lepas tu Farid nak tanya berkenaan tentang Gancat. Ya Puan. Awak cakap macam mana yang kita nak bincangkan hari ni? Ya Gancat tu saya dengan Akilah ada bincang. Tapi kita orang tak dapat tarikh yang tepat lah untuk habis 8 Disember tu. Kita orang pening macam mana nak decide. Okey. Apalah bodoh. Tak pasti dia punya tarikh-tarikh tu lah. Kau tu mute. Okey, tak apa. Awak blankkan dulu tarikh tu. Buat dulu follow dalam brief. Dia punya apa benda yang perlu awak laksanakan lah. Dia punya peringkat-peringkat tu kan. Awak cakap ada nak rujuk senior kan? So senior mana tu nak rujuk? Senior sem lepas. Boleh je. So tajuk-tajuk senior tu kita boleh ambil lah ni? Boleh tengok kesesuaian. Okay. Tengok kesesuaian, sesuaikan dengan brief. Lepas tu mana-mana yang awak rasa pasti dengan dia punya tarikh, boleh masukkan dulu. Kalau macam kata tarikh brief tu dah ada saya mention kan bila presentation.
Lepas tu bila yang nak turun tapak, so yang tu boleh masukkan. Tapi kalau yang tarikh yang tak pasti tu biar kosong dulu. Oh, Okay. okay. Hmm. So masukkan tajuk tu ikut kesesuaian tarikh aktiviti tu lah. Ya. Okay. Mana sama, yang kalau kata refer mana-mana rujukan yang tak sama dengan brief tu boleh follow brief lah. Ya. Okay. Faham. Okay. Okay, thank you, Puan. Okay. Okay, sekarang ni perkara-perkara umum berkenaan tentang projek 2 ni dah settle dah. Nanti koordinator akan bagi plan. Plan border untuk kamu punya tapak. So untuk guna tanah dan ciri-ciri fizikal nanti, so awak kena buat checklist juga nanti Iqbal, checklist untuk guna tanah kamu lah untuk turun tapak nanti. Iqbal ada? Iqbal, Eugene dan Farid. Ada Puan. So kena buat checklist juga untuk awak punya sektor. Okay. Lepas tu so checklist bagi setiap kumpulan yang tu semua dah so jelas hari Ahad ni kita nak share checklist. Setiap kumpulan akan present lah dia punya checklist pada hari Ahad ni. Bukan present, maksudnya present official ni lah, kita nak tengok lah, awak kena share. Ketua-ketua kena share checklist. Okay, kalau macam saya tengok dekat sini, kalau kata pecahan untuk checklist tu, kalau kumpulan kemudahan, infrastruktur dan utility dan yang kawasan lapang ni dah masuk dalam kemudahan awam ni, dia akan ada banyak perbezaan checklist sikit. So awak boleh refer garis panduan. Kalau macam kemudahan pendidikan, dia akan berbeza dengan kemudahan keagamaan. So awak bagi-bagilah. Siapa yang bertanggungjawab nak buat bagi-bagi dalam kemudahan tu ada banyak kan. So kalau kata Hazim ni dah masuk dalam kawasan lapang dan landscape. So dia boleh maintain juga kawasan lapang dan landscape ni masuk bawah kemudahan awam. Tapi dia akan buat checklist berkenaan kemudahan rekreasi dan landscape. Kalau infrastruktur utility tu dia ada bekalan air, bekalan telekomunikasi, saliran. So bagi-bagilah. Azwa, Anis dan Ara ni. Boleh? Boleh Azwa? Boleh Puan. Boleh So study refer kepada RTD, garis panduan beberapa dokumen lah yang sesuai. Untuk awak buat checklist. Okay, untuk industri dan komersial, dia lebih kurang sama je. Dia punya, sebabnya dia aktiviti dia kebiasaannya dalam bangunan. Kecuali kalau macam komersial tu dia mungkin ada lah gerai-gerai yang macam gerai-gerai sementara, tapak pasar malam. Yang tu pun kena survey juga kalau yang tu masuk dalam kamu punya kawasan kajian. Okay? Boleh ni industri Azhar dan Adriana. Boleh Puan. Boleh So kena study dia punya ni refer RTD dan garis panduan. Kemudian pertanian. Pertanian dan peternakan ni. So Najatul awak bagi-bagilah. Ataupun buat bersama-sama lah sebab awak ada 3 orang kan. Pertanian dan peternakan tu dia punya checklist tu. Tapi pertanian dan peternakan ni kita lebih kepada dia punya jenis pertanian, kategori pertanian tu. Lepas tu awak punya apa nama ni, yang untuk pertanian ni dia status pemilikan
Kalau kata dilaksanakan secara komersial ni kena tahulah. Dia punya bilangan. Yang tu saya rasa macam kena tanya juga Kena tanya jugalah survey. Status pemilikan tu macam mana pun? Pemilikan tu sendiri ataupun sewa? Itu kena tanya jugalah kepada pemilik tu. Milikan sendiri, sewa ataupun pajak. Kat sini dia ada pajak juga. Tanah tu. Dia status pemilikan. Lepas tu jenis kategori kalau macam pertanian tu, pertanian padi. Jenis padi ke ataupun buah-buahan. Kalau buah-buahan apa? Rambutan, mangga, dia ada jenis lah. Nenas ke. Lepas tu keluasan dia. Lepas tu bilangan pokok ni pun kena tanya juga. Kalau macam bilangan peternakan, macam peternakan ni dia punya kategori peternakan. Ayam, kambing, ikan. So bilangan ternakan kena tanya kepada pemilik tu lah. Kalau setakat 3 ekor dia bela tu tak payahlah tak payah masukkan dalam data. Lebih daripada 10 tu boleh lah. Kalau industri pun kena survey juga kepada kena tengok lah. Dia beroperasi ataupun tak beroperasi. Tengok dia punya bangunan tu. Operasi tak operasi. Lepas tu dia punya milikan tunggal ke, milikan sindiran berhad ke. Yang ni boleh tengok kepada banner dia lah. Banner dia punya industri tu. Lepas tu jenis industri tu lah. Kategori industri apa? Industri berat, industri sederhana, kategori industri ringan. Yang tu awak survey sendiri lah tengok. Lepas tu produk yang dia hasilkan. Produk makanan, produk tekstil ke. Itu tengok pada banner dia lah. Ini maklumat dia. Lepas tu keadaan bangunan ni kalau macam komersial dan industri dia kena tengoklah keadaan bangunan tu. Awak ambil gambar dan awak analisis keadaan bangunan industri tu baik ataupun sederhana ataupun buruk. Usang. Ini kalau terbiar tinggal tu usang lah. Puan. Ya. Kalau untuk questionnaire tu kan, bukan semua sektor kan kena buat. Questionnaire tu dia kalau yang demografi tu, itulah kalau macam apa questionnaire tu untuk macam pertanian tadi, kalau nak survey kepada sebab nak tahu bilangan ternakan, bilangan pokok, lepas tu pemilikan, sewa ke pajak ke, yang tu kena sedia sikit lah soalan. Tapi bukan macam detail questionnaire macam demografi tu. Okay. Mungkin soalan-soalan tertentu je lah. Kalau macam saya punya sektor tu, ciri fizikal yang guna tanah tu, nak tanya siapa tu Ataupun tak perlu tanya? Yang tu tak ada tanya dengan orang awam di tapak. Yang tu boleh refer RTD. Dia punya ciri-ciri fizikal. Lepas tu tapi kalau macam arah macam matahari terbit, matahari ni apa semua boleh tengok di tapak lah. Okay. Lepas tu arah mata angin. Yang tu ada dalam RTD saya rasa. Terima kasih Puan. Okay. Lepas tu untuk yang ciri-ciri fizikal juga awak kena pasti jalan raya rangkaian jalan raya. Okay. Ciri-ciri fizikal jalan raya terusan yang utama yang ada dekat tapak tu pun kena masuk juga. Okay. Macam kalau jalan raya tu dia infrastruktur kan? Kita masuk dekat ni lah. Kita masuk dekat ciri-ciri fizikal. Jalan raya. Rangkaian jalan. Okay. Okay. Okay, kemudian
bilangan pekerja. Kalau macam industri ni kena tahulah. Ni bilangan pekerja yang dia yang bekerja di industri tersebut. Lepas tu kemudahan apa yang ada dekat kalau kata bangunan industri tu bangunan yang agak besar, apa kemudahan dalam tu? Yang tu kena tanya dengan owner tu lah. Okey, untuk komersial macam jenis kategori perniagaan dari segi runcit, perkhidmatan, makanan, minuman, stesen minyak, pasar, gerai. Yang tu kena kategorikan. Ini dekat tapak kamu. Berapa bilangan, lepas tu berapa keluasan dia. Lepas tu lokasi dia awak kena tanda lah dalam plan. Sebab awak akan edit plan dekat mana lokasi-lokasi dia. Kalau lepas tu kenal pastilah jenis perniagaan tu formal tak formal. So kena study perniagaan formal tak formal tu apa dia. Sewa sendiri tu kena tanya pemilik kedai. Lepas tu keadaan bangunan. Lepas tu nak tahu yang kalau berbilang tingkat tu. Tingkat 1 jenis kategori perniagaan apa. Tingkat 2 perniagaan apa. Okay. Kalau kemudahan awam, setiap satu kemudahan tu dia kena ambil gambar. Kemudahan keagamaan dia. Kalau contoh kemudahan keagamaan, contohnya masjid. Dia tahulah dia punya keluasan tapak kajian tu berapa, dia punya keluasan, lepas tu bandingkan pula dengan garis panduan. Lepas tu berapa tampungan bilangan jemaah, lokasi dekat mana, kemudahan sokongan. Itu contoh bagi kemudahan. Kalau untuk infrastruktur dan utility, kalau siapa pegang contohnya kalau kata bekalan elektrik, dia kena tahulah jenis pencawang yang ada di tapak kajian kamu. Tapak kajian kamu lah. Jenis pencawang luar, pencawang apa dia, pencawang utama ke, pencawang masuk utama. So kena pasti jenis dia dan lokasi dia lah. Dan keluasan semua tu lah. Pengurusan sampah pun kena ada dalam kamu punya ni masuk dalam apa? Infrastruktur dan utility. Lokasi dekat mana kalau kampung tu taman perumahan tu dia lokasi taman perumahan sekian-sekian. Taman perumahan ABC. Bilangan tuan sampah berapa, jadual kutipan, buat. Lepas tu siapa pihak. Tapi kalau kat Kedah ni semua idaman environment kan. Lepas tu yang macam jenis pembentungan. Pembentungan pun kena tahu juga detail jenis tangki-tangki yang ada dekat kawasan perumahan tu. Lepas tu yang untuk kawasan lapang dan landscape. Kemudahan kawasan rekreasi di kawasan, kalau contohnya taman perumahan, dia akan ada kawasan lapang kan. So kena pastilah hierarki kawasan lapang tersebut. Lepas tu landscape. Kalau kawasan-kawasan landscape yang kena pastilah dekat kawasan bandar dia, dekat pekan dia, kan tunjang tu ada tak kawasan landscape. So boleh tengok garis panduan dan RTD. Lepas tu jenis pokok yang ada dekat jenis elemen lah. Kalau macam kawasan lapang tu elemen apa yang ada dekat kawasan lapang. Ambil gambar sekali, lepas tu kena pasti dia punya keadaan, dia punya keluasan. Tu antara yang ni lah yang perlu ada dalam checklist kamu. So kamu study dulu dan kamu hasilkan checklist nanti. Okay?
Ada soalan tak bagi setiap sektor? Puan Haniza ada nak tambah apa-apa ke? Kot saya ada tertinggal. Tak ada. Okay. Cuma apa ni Monisha tadi dia duduk sektor mana? Duduk sektor kemudahan. Okay. Itu dia duduk sektor guna tanah kan, kita bagi dia kemudahan pula kali ni. Sebab kemudahan dia ada banyak pecahan-pecahan tu. Mungkin rasanya dalam kemudahan tu dia pegang individu dalam tu. Oh tak Puan, sebelum ni saya infrastruktur dengan kemudahan juga. Okey, dulu awak infrastruktur dan kemudahan juga. Tadi awak cakap guna tanah. Saya tu sektor ketua sektor guna tanah tapi buat kerja infrastruktur dengan utility dengan kemudahan. Bukan kemudahan, infrastruktur dengan utility. Okey. So kali ni awak pegang kemudahan lah Ya boleh Puan. Kemudahan So kemudahan tu dia ada banyak. So bahagi-bahagikan lah. Okey. So dalam kemudahan tu mungkin ada 3 orang pegang 3 kemudahan, 3 orang lagi pegang lagi 3. So tengoklah ada berapa ada berapa dalam tu. Hari Ahad ni saya nak tanya. Dan pastikan kamu ada checklist. Ni. Checklist yang berasingan kalau macam kemudahan ni dia lain sikit. Sebab setiap satu elemen kemudahan tu dia ada checklist dia. Sama juga macam infra. Okey, boleh Boleh Puan. Ya. Puan kalau tadi kan Puan Ya, cakap Azra. kalau infrastruktur dengan utility kita kena tahu bekalan elektrik tu jenis yang macam mana kan, jenis pencawang dia utama ke atau lokasi dia semua, itu adalah soalan yang kita perlu tanya orang ke macam mana Puan? Yang tu tak apa. Yang tu kita boleh tengok dekat banner dia. Dia ada signboard dia tu kan. Dekat pecawang tu dia ada detail. Selalunya kalau dekat pecawang tu dia ada nyatakan. Kalau macam Rizak pecawang masuk utama contohnya. Dekat dia punya pagar tu dia ada dia punya kapasiti. Lepas tu dia akan tulis lah kat situ pecawang masuk utama ke pecawang utama. Itu tak perlu tanya orang. Oh tak perlu kalau yang perlu tanya orang contoh soalan macam mana Puan? Kalau infra rasanya tak ada yang yang berkaitan untuk tanya dengan tak perlu lah. Tanya dengan survey dengan orang. Cuma kalau kemudahan tu mungkin saya rasa kena tanya. Contohnya kalau kata buat kemudahan pendidikan. Berapa bilangan murid dalam sekolah ni semasa dengan murid? Contohnya kemudahan masjid kan. Berapa bilangan jemaah? Okey. So macam infrastruktur dan utility tak perlu tanya lah Just kita yang kaji lah. Ya. Okey. Terima kasih Puan. Sebab selalunya dia dah ada detail lah kalau macam yang elektrik. Kalau macam tapi kalau air ni saya rasa awak kena yang ni pun saya rasa ada dekat banner dia kan. Logi, kalau macam contohnya logi dia punya keluasan logi ni jenis dapatkan dia punya keluasan lah. Dapatkan keluasan. Dan dia punya tampungan bekalan air dia ni ke mana? Okey. Salurkan ke mana? Okey Puan. Okey. Cuma kalau yang buat sampah tadi jadual pengutipan sampah ni kalau tak ada maklumat tu dekat taman tu yang tu mungkin kena tanya sikit lah. Okey Puan. Okey. Okay, Aiman dah share rancang transaksi tu yang mana satu tu?
Ada 2 tu. Dua-dua pun sama je. Cuma Sama. PDF dengan PowerPoint punya tu. Okay. Yang tu saya bagi tu untuk tak gambar lagi. Kalau nanti apa-apa saya ubah lah. Cuma saya akan ubah pun. Okay. Just awal-awal macam tu je lah. Tak apa, nanti catamisasi ni nanti awak masukkan dekat nanti untuk report nanti folio nanti ada catamisasi ni sekali lah. Okay. Okay, ketua editor untuk folio Hazim kan? Okay, so Hazim nanti boleh bincang lah dengan semua untuk tetapkan tetapkan dia punya apa nama ni format untuk folio setiap sektor. Ya Hazim? Baik Puan. Okay. Lepas tu maklumat apa yang ada dalam folio kamu sama je, cumanya sama je dengan akan ada dalam report nanti. Cumanya nanti report lebih detail. Report perlu ada ayat penerangan bagi analisis. Kalau folio kamu persembahkan data saja. Data, plan, semua tu, gambar tu folio. Okay? Puan. Folio nanti akan ada presentation Puan. Ya? Yang untuk sektor saya ni yang guna tanah dan ciri fizikal ni, boleh tak kalau nak masukkan man-made features? Man-made features macam tu? Macam mana? Yang macam buatan manusia dekat situ. Yang saya dapat contoh dia bangunan, dinding, bus stop, lepas tu yang lain-lain. Yang tu masuk bawah kemudahan tu. Kalau Kemudahan man-made features ni dia dalam ciri-ciri landscape punya elemen. Dia lighting, contohnya lampu jalan, bolat, kan? Saya tak perlu yang tu. Okay. Baik. Puan nak tanya. Ya saya. Apa ni tadi kan mula Puan kata yang pertanian survey sendiri kan. Lepas tu yang apa ni status pemilikan tu kan kena tanya orang kat situ kan. Dia punya bantuan tu kan. Jadinya ni nak buat checklist ni nak kena tanya tu lah petani kat situ. Ya, tapinya dia apa? Tak payahlah buat detail checklist sampai soal selidik macam awak nak tanya demografi tu. Nama semua tak payahlah. Nama tak payah. Cuma nak tahu dia punya status tanah tu. Nak tanya macam berapa dia punya apa ni kalau macam dia ternak tu berapa ekor semua macam tu je lah. Ya. Lepas tu kalau macam apa tanyalah dia dilaksanakan secara persendirian ke ataupun secara komersial, maksudnya dia pasarkan ke secara ni lah ke ada pihak-pihak tertentu yang mengambil dia punya sumber pertanian ataupun peternakan tu. Okey. Baik Puan, terima kasih. Mungkin rasanya tak lebih daripada 5 soalan macam tu lah. Lepas tu jentera apa dia pakai, boleh lah nak tanya. Pertanian. Tak perlu buat questionnaire yang detail macam demografi. Beberapa soalan je lah. Ada soalan lagi tak? Puan nak tanya? Hello. Ya Iman. Ya. Okay. Dalam report tu memang nak kena letak kandungan kan? Isi kandungan. So nanti editor untuk apa nama ni report siapa? Nabihah dengan siapa seorang lagi tu? Akila. Nabihah dengan Akila. Letakkan format numbering untuk sektor-sektor. Kalau macam guna tanah dan ciri fizikal 1.0 lah. Sekejap.
2.0 lah, sebabnya 1.0 tu dia akan reserve untuk pengenalan. So kalau nak buat isi kandungan 2.0 guna tanah dan ciri fizikal, dia akan ikut numbering tu 2.1, 2.2, 2.1 sampailah berapalah dia punya point tu. Lepas tu start sektor yang seterusnya 3.0 komersial contohnya. So 3.1 sampai 3 berapa. Itu numbering editor yang akan tetapkan. Baik-baik. Okay. Tetapkan, tapi ketua bagi setiap sektor kena edit dululah. Dah siap apa semua, compile ikut format yang Nabihah dan Akilah tetapkan, barulah bagi ke Nabihah. Jangan sampai semua benda yang Nabihah dengan Akilah nak edit. Okey, baik. Masuklah sampai masuk page number. So bagilah dia start dengan page number apa-apa. Ya, senarai rajah dan senarai jadual pun kena ikut sektor punya number. Kalau guna tanah dan ciri fizikal dia 2.0, so rajah dia pun akan start dengan 2.1 sampai 2 berapa lah, 11 contohnya. Plan semua tu kan. Yang table lain pula senarai dia. Kalau tak pasti boleh tengok dalam RTD dia ada contoh. Dia punya senarai isi kandungan tu. Ataupun mana-mana dokumen lah yang dia selalu ada dia punya garis panduan, dia punya format. Penyediaan isi kandungan ataupun apa nama ni? Puan nak tanya dalam report tu nak kena bagi tahu latar belakang pasal pekan tujang tu kan. Yang tu sektor guna tanah nanti buat pengenalan. Okey. Sektor guna tanah minta buat pengenalan juga pengenalan, matlamat dan objektif. So ada 3 orang tu kan, so rasa tak ada masalah lah buat. Pengenalan tu dia ceritakan berkenaan tentang latar belakang kajian projek ni melibatkan apa, baca, ambil, boleh fahamkan sikit daripada briefing. Lepas tu latar belakang kawasan kajian kamu. Latar belakang kawasan kajian kamu, lokasi dekat mana, berapa kilometer daripada pekan Jitra yang terdekat, pekan yang terdekat lah. So kamu kena ceritakan. Boleh? Boleh Puan. Okay, ada soalan lagi? Boleh Puan. Puan, yang untuk lokasi tu kena tambah masa dan jarak ke? Untuk dari pekan ke lokasi pekan? Apa? Yang lokasi macam Puan kata tadi yang dari pekan Jitra, contoh pekan terdekat kan? Ya. Jarak berapa kilometer tu daripada pekan Jitra contohnya. Daripada Lostar. Lebih kurang lah anggaran masa. Tak perlulah boleh tengok dalam Google tu kan. Google tu tengok dia punya ni. Estimate duration time tu. Okey, faham. Okay. Puan. Ya. Saya dengan Biha nak tukar group. Saya pergi komersial, Biha pergi infrastruktur. Tak apa tak? Oh tadi. Nabia tukar suka sama suka lah ni. Dia okey? Dia okey. Tukar suka sama suka lah Ya. Okey. So tak ada masalah. Tukar suka sama suka tak ada masalah. Boleh. Selagi kita tak sampai ke proses nak turun ke tapak lah. So nanti update dalam catatan organisasi balik lah. Ada soalan lagi?
Puan. Pasal perumahan tapak keluasan kampung tu kena ukur tak? Yang rumah kampung. Rumah kampung tak perlu. Rumah Cuma kampung tu kena dapatkan saiz keluasan kawasan perumahan dekat kawasan kampung tu je. Kalau tidak jenuh nak ukur satu-satu. Sebab rumah kampung ni dia beza-beza dia punya saiz. Baik, Rumah Puan. perumahan terancang saja dapatkan dia punya ajakan, saiz lot. Sebab Google Map dia tak boleh masuk kawasan kampung. Apa dia? Google Map. Dia tak masuk kawasan kampung. Google Map tak masuk kawasan kampung maksudnya? Dia tak boleh masuk lah dalam kampungan ni. Kita boleh Tak tahu tunjuk. rumah-rumah dekat mana? Rumah tu kita So tak boleh tengok. sebab tu kena pergi ke tapak. Kena pergi tapak, kena pasti dekat awak dah ada plan tapak tu kan. Lot-lot tu kena pasti daripada jalan tu dekat, kena tanda lah dalam plan kosong kamu tu dekat mana awak kena warnakan. Dekat mana dia punya lot rumah tu. Baik, Puan. Kawasan kampung tu yang tu kena tahulah dia punya status milikan status milikan rumah tu. Ni milikan sendiri ke sewa ke pajak? Kejap. Dalam kampung tu dia tak semestinya ada semua rumah terancang tak terancang, kena pastilah. Kalau tak terancang tu rumah-rumah sesebuah tu lah, rumah-rumah yang dia bina atas lot persendirian tu kan. Kena tahulah berapa bilangan dia. Yang terancang, yang tak terancang. Yang terancang ni yang rumah perumahan yang rumah sederet, rumah taman. Tahu rumah taman tu? Tahu, Puan. So kena pasti berapa dia punya bilangan. Baik, Puan. Okey. Boleh Boleh, Puan. Ada lagi nak tanya? Ada lagi siapa nak tanya? Okay, kalau tak ada siapa-siapa nak tanya lagi, kita stop dulu kat sini boleh? Saya lepaskan awak untuk buat checklist lah, bincang dengan grup. Okay. Boleh, Puan. Boleh, Puan. Hari Ahad ni saya nak tengok. Hari Ahad ni 16 hari bulan ni saya nak tengok Ni kamu punya checklist, minta ketua sektor present kan. Ketua sektor lah presentkan dia punya checklist. Okay. Siapa ahli kumpulan, saya ingatkan lagi sekali siapa ahli kumpulan yang tidak bagi kerjasama, sila maklumkan pada saya segera. So PM pada saya segera lah. Tak bagi kerjasama, dia tumpang lah buat kerja, tak buat kerja kan. So beritahu lah pada saya ataupun Puan Haniza. Okay. Kita akan minta dia buat, kita akan bagi kerja lain lah, tambahan kepada dia. Boleh Boleh, Puan. Okay. Kalau tak ada apa-apa, kita stop dulu. Sekejap.
Attendant lupa nak ambil. Sat. Sekejap ya.